Hi you all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Hari ni hari Jumaat ya, 26 hari bulan Mac 2021. Sekejap je dah suku tahun berlalu kan. InsyaAllah tak lama lagi kita pun akan masuk bulan Ramadan. Okay. So insyaAllah hari ni jom Dr. Zainab nak bebel sikit tentang apa yang kenyataan daripada kenyataan SPR, sistem pilihan raya lah kan. Semalam ada kenyataan akhbar semalam berkenaan undi automatik 18 tahun. Jom kita bercerita pasal topik ini. Okay. Alright, seperti yang kita tahu, undi 18 tahun ini telah diluluskan di Parlimen pada Julai 2019, semasa Pakatan Harapan memegang Putrajaya. Okay. So itu di antara perkara yang perlu dilaksanakan lah, dan harapannya pada pilihan raya umum yang akan datang, pilihan raya umum 18, pilihan raya umum yang ke-15, confused pula, mixed up, maka anak-anak yang berusia 18 tahun sudah boleh mengundi. Okay. So kalau ikut SPR semalam, umur mereka yang 18 tahun ke atas tu referring to 18 tahun hingga 21 tahun lah, yang boleh mengundi adalah berjumlah 5.6 juta orang. 5.6 juta orang, satu angka yang besar. Okey, dari 5.6 juta orang itu 18, 19, 20 tahun dia ada seramai 1.2 juta orang. Okey, itu yang kalau ikut sistem sekarang dia belum boleh mengundi lah. Tapi yang berusia 21 tahun dan ke atas itu adalah sebanyak 4.4 juta orang, iaitu diorang dah boleh mengundi. Jadi kalau sekarang ni belum ada sistem automatik, pendaftaran automatik, diorang ni kena ikut cara biasalah, pergi daftar sama ada daftar dekat pejabat pos ke, atau daftar online ke, atau daftar pergi ke pejabat SPR ke. Itu cara dia daftar. So yang kita nak cerita sekarang ni, the automatic daftar, which is the 1.2 million tu tadilah kan, 18, 19, 20. Okey. Apa pun 1.2 juta ke 4 juta ke, itu adalah satu angka yang besar. Dan kalau misalnya kita tak laksanakan sistem automatik ni, maksudnya kita walaupun dah diluluskan di Parlimen, kita telah menafikan hak 1.2 juta anak-anak kita daripada mengundi. Okey. Kemudian yang 4.4 juta yang dia boleh mengundi ni pun kita tak tahu entah berapa persen pula yang akan daftar dan berapa persen pula yang tak akan mendaftar. Jadi nak pergi tu ke tempat-tempat yang pendaftaran ni memang jadi masalah lah. Sebab itulah kita minta supaya pendaftaran automatik itu dilakukan. Jadi benda tu tak payah mereka secara fizikal berada di tempat-tempat mendaftar kan. Okey. Itulah satu perkara. Jadi bila keadaan itu berlaku, alasan SPR ialah benda itu masih dalam pembangunan. Maknanya sistem itu masih dibangunkan. Daripada Julai 2019 hingga ke hari ini, atau semalam lah, kenyataan semalam, lebih kurang 1 tahun 8 bulan. It's a long time. Kenapa ambil masa yang lama sangat untuk melaksanakannya kan? Sebab dah ada keputusan di Parlimen, sepatutnya badan eksekutif execute lah, maksudnya segeralah laksanakan. It takes almost 2 years baru nak cerita pasal pembangunan dia, baru nak cerita pasal libat urus, baru nak cerita pasal engagement dengan NGO dan bagai-bagai kan. So itu ambil masa lagi, of course kan. Okey, alasan COVID. Okey, so COVID Julai
Julai, okey, Julai 2019. COVID mula bila? COVID mula tak silap Dr. Z masa Januari kan, Januari 2020 lah, sebelum Sheraton tu kan. So itu je dah berapa bulan kita bis kan, 2019 Julai hingga 2000 Julai 2020 setahun kan. Setahun tu pun ada COVID lebih, setahun lebih tu pun ada COVID lagi, tapi masa tu tak buat pun kan. Okey, itu satu masalah lah. Okey, cerita pasal pendaftaran automatik itu satu hal lah, maknanya dia punya sistem. Okey, kemudian kita nak cerita pula yang Dr. Z menjadi concern juga, umur 18 tahun ni bila boleh mengundi kan. Sebelum ni 21 tahun. Adakah kita nak kata umur 18 hingga 21 tahun tu menjadi persoalan matang ke tak matang untuk memilih kan. So as we know, maksudnya memilih ini adalah satu tanggungjawab yang besar. Semua warga yang telah berumur sekarang ni 21 tahun, ni selepas ni 18 lah, adalah maksudnya punya tanggungjawab yang besar untuk memilih. Sebab apa dia menjadi tanggungjawab besar? Sebab memilih ini bukan orang kata nak pilih sayur, pilih ikan, no. Dia adalah memilih pemimpin. Pemimpin tu maksud apa? Pemimpin adalah pemimpin yang akan mentadbir negara, pemimpin yang akan memikirkan tentang masalah negara, pemimpin yang akan memikirkan tentang ekonomi negara. Jadi pemimpin yang macam ni, kita nak pemimpin yang terbaik, pemimpin yang tidak rasuah, pemimpin yang ada wawasan, pemimpin yang boleh fikir untuk masa depan rakyat. Jadi itu adalah apa yang kita nak, supaya siapa yang memilih itu memilih yang tepat lah, sebagai seorang wakil mereka. Okey, so adakah anak-anak itu sudah matang? Bagi Dr. Z, 18 tahun kalau ikut undang-undang sivil, undang-undang syariah, umur 18 tahun ni mereka dah boleh berkahwin. Jadi mereka sudah boleh ada tanggungjawab. Tanggungjawab itu ada tanggungjawab maksudnya terhadap keluarga, tanggungjawab terhadap isteri, tanggungjawab terhadap anak, tanggungjawab untuk memastikan keharmonian rumah tangga. Itu juga ada satu tanggungjawab yang besar. So bagi Dr. Z, tentang tanggungjawab itu tidak ada masalah. Maknanya mereka sudah matang lah untuk berfikir. Tetapi untuk mematangkan mereka lagi dalam satu tanggungjawab yang besar ini, dia perlu ada persediaan lah. Macam contohnya dia nak kahwin pun, kita suruh dia diwajibkan untuk hadir kursus pra perkahwinan. Jadi untuk memilih juga ada satu tanggungjawab besar. Kita boleh laksanakan juga persediaan itu mungkin dalam silibus persekolahan mereka, mungkin di tingkatan 5. Dalam tingkatan 5 adakan silibus tentang sistem demokrasi, sistem politik, tentang pemimpin yang baik, bagaimana ciri-ciri pemimpin yang baik, apa dia korupsi dan sebagainya. So itu boleh dimasukkan dalam sistem atau dalam silibus pembelajaran mereka. Ia boleh juga dilaksanakan mungkin sebagai satu silibus core curriculum pun boleh juga kan. Dr. Z ingat dulu masa pergi ke Indonesia sebagai pemantau pilihan raya pemilu pilihan raya umum di Indonesia, kita telah juga diberi taklimat tentang satu perkara ini. Anak-anak di sana di umur mereka peringkat umur SMA itu dia perkenalkan dengan hal-hal kepolitikan, kepartian dan sebagainya. So it is something that is feasible, yang boleh dilaksanakan. Itu satu. Kemudiannya satu lagi perkara tentang umur 18 tahun ni, kalau tak silap Dr. Z, maksudnya dia bukan saja boleh memilih, bahkan juga mereka boleh menjadi calon. Bab ini Dr. Z a bit ada dispute lah. Tidak ada dispute. Why? Bagi Dr. Z untuk jadi pemimpin bukan satu perkara yang mudah, dan ia bukan orang kata nak memimpin perkara-perkara kecil, tapi perkara besar untuk memimpin negara. So it has to be somebody yang ada credibility, seorang yang matang. Kita dah sebut tadi ciri-ciri pemimpin yang baik macam mana. So kalau dia nak jadi calon, just imagine anak-anak kita yang baru habis SPM, umur 17 tahun, 18 tahun mereka dah jadi calon. Adakah mereka itu kematangan satu? Adakah mereka itu betul-betul berkemampuan untuk memimpin sebuah negara? To me personally, I don't think
anak-anak ini mampu untuk jadi seorang pemimpin. Bukan sahaja maknanya mereka perlu ada pengetahuan bagaimana untuk memimpin, ilmu-ilmu, the skills, they have to have skills, mungkin juga pengalaman. It needs something yang bigger things lah to be thought of. Jadi bagi Dr. Zack, kalau yang itu kekal di umur 21 tahun untuk mereka menjadi calon, I would prefer that. Okay, sebab atas sebab-sebab yang Dr. Zack sebut tadi lah kan. Okay. So apa lagi perkara yang berkaitan dengan itu yang kita boleh sentuh. Satu lagi ialah yang dulu menjadi igawan kita ialah mereka-mereka, sebab dia automatik kan, pendaftaran automatik, yang mereka-mereka yang telah meninggal dunia. I think that one also kita boleh masukkan sekali dalam items kita. Maksudnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia boleh secara automatik dikeluarkan dari list ataupun voting list pendaftaran pengundi itu. Bila meninggal je, okay, ahli keluarga boleh bawa surat kematian itu ke Jabatan Pendaftaran dan dia link automatik kepada SPR, automatik nama dia akan dikeluarkan daripada listing pengundi itu kan. Itu so benda tu boleh dilakukan secara automatik jugalah kan. So yelah, maksudnya sedangkan hal pun kita, macam bank siapa yang meninggal automatik dia punya akaun boleh dibekukan. So apa masalah dengan SPR? Tak ada masalah juga, benda itu pun boleh dilakukan automatik. SITOS pun boleh automatik. Nama kita dah masuk dalam SITOS kan. Bankruptcy ni kan. So all those kind of thing, I mean it is system, it is IT yang boleh maknanya diambil kata perhatian untuk dibangunkan. Dan I think lah, saya yang tidak ada IT background ni pun rasanya benda tu tidaklah perlu masa yang lama, because we have lots of expertise lah kat luar sana kan, pakar-pakar syarikat mungkin yang berkompeten dan mampu membangunkan sistem itu kan. Nak tak nak aja sebenarnya. So to us, kita taklah menerima itu secara bulat-bulat kan. Bila you nyatakan alasan macam tu, it has always been things that can be argued. So rasanya ialah itu yang kita cakap ni, maksudnya apa pun sistem demokrasi itu kena sistem demokrasi yang tulen lah. Sistem demokrasi yang tulen, pelaksanaan kepadanya kena memang orang kata kena satu keikhlasan nak melaksanakannya, yang keduanya kesungguhan untuk melaksanakannya. So itulah komen Dr. Zack untuk petang ini, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan segeralah kita dengarkan benda ni, walaupun maksudnya kalau sistem pilihan raya tu kita tahu memangnya dia after daftar dia jadi rang, lepas rang dipamerkan selama 3 bulan beberapa minggu, nak komen dan sebagainya. Dah jadi rang tu, after that baru jadi daftar pemilih induk kan. Jadi it takes time kan. So kalau dikata September Ogos tahun ni nak lancar, kemudian September baru ada interim report, kemudian September 22 tu baru automatic pendaftaran automatik tu terlaksana. Just imagine. So September, 3 months after that, September, Oktober, November, December kan. Lepas tu kalau December dan ada tunggu masa lagi nak masuk dalam list voting. So kita katalah kalau berlaku pilihan raya umum ke-15 itu awal tahun 2023, memang mereka tak dapat mengundi. So again, penafian terhadap hak-hak mereka yang berumur 18 tahun. So itu maksudnya tahun ini 1.2 juta itu maksudnya kalau sampai setahun lagi akan datang, which is sekarang ni bulan Mac 21, 2022, 2023, 2 tahun lagi tu tambah lagi jumlah mereka yang berumur 18 tahun ke 20 tahun tu, tambah lagi kan. So berapa orang lagi yang kita nak nafikan hak mereka untuk mengundi. Okey, sekian saja bebelan Dr. Zack. InsyaAllah
Semoga ia membuka minda kita untuk berfikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye you all.